Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang bukan Muslim. Tapi sebenarnya perkataan Assalamualaikum itu maksudnya peace be upon you, merangkumi untuk semua Muslim dan non-Muslim. Cuma di dalam kebiasaan di negara kita ini, selepas kita kata Assalamualaikum, kita sebut salam sejahtera. Padahal maknanya sama. Jadi dalam konteks negeri Perlis ini, kita boleh memberi salam dalam majlis Assalamualaikum warahmatullahi, merangkumi untuk Muslim dan juga non-Muslim. Kerana peace be upon you for Muslim and non-Muslim alike adalah sama kita beri. Yang dikasihi Prof. Fuad, pimpinan Pusat Islam dan pimpinan UNIMAP, hadirin para pelajar dan hadirat para pelajar sekalian. Saya dipahamkan hari ini adalah merupakan hari yang hari keempatnya. Saya cuba bayangkan, jika saudara-saudari masuk ke sini, universiti ini, apa nama universiti ini? Ingat aku terlupa pula. Masuk ke UNIMAP, tapi tidak ada minggu suar kenal ini. Tidak ada siapa yang memberikan taklimat tentang apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Tidak ada siapa juga yang memberitahu di mana patut duduk, tinggal dan di mana patut tak boleh tinggal. Tidak ada siapa juga yang memberitahu subjek apa yang patut, kos apa yang patut kita ambil dan apa yang tak boleh diambil. Bagaimana nak didaftarkan, bagaimana nak berpakaian, peraturan-peraturan trafik dan berbagai-bagai lagi di dalam universiti ini tidak diberitahu kepada saudara-saudari, hanya dimaklumkan saudara-saudari ialah pelajar UNIMAP. Apa saudara-saudari akan buat? Bolehkah pelajaran diteruskan seperti itu? Boleh tak? Boleh tak? Kita tak diberi maklumat, tak diberi taklimat, tidak diberi panduan. Cuma jadilah pelajar UNIMAP. Masuk pagar tu, buatlah apa yang anda suka. Suka nak masuk kelas ni, masuk. Nak ponteng, nak tukar-tukar kelas pun boleh. Apa akan jadi? Tentu tidak ada peraturan. UNIMAP terlalu kecil dibandingkan kehidupan kita yang besar. Apa terjadi kepada kehidupan ini jika sekiranya kita datang di dalam dunia ini, kita tidak diberitahu peraturan-peraturan untuk hidup di dalam dunia ini? Apa akan terjadi? Tentu akan berlaku kucar-kacir. Bila kita masuk ke dalam UNIMAP, siapakah pihak yang autentik, pihak yang bertanggungjawab dan dianggap mempunyai authority untuk memberitahu do and don'ts? Siapa? Kawan kita? Siapa yang patut boleh beritahu kita? Member bilik sebelah? Siapa yang boleh bagi tahu kita? Siapakah yang akan kita percayai bila dia bagi tahu maklumatnya betul? Tentulah pihak pentadbir universiti, betul tak? Siapa yang berhak bagi tahu kepada kita di dalam hidup ini apa yang patut kita buat dan apa yang tidak patut kita buat? Ialah pihak yang mentadbir hidup ni. Siapakah pihak yang mentadbir hidup ni? Pencipta, the creator of our life. Pencipta kepada kehidupan kita. Siapa pencipta pada kehidupan kita? Allah ataupun Tuhan yang mencipta kehidupan kita. Untuk itu, Tuhan apabila menciptakan alam ini, alam yang begitu luas, yang mana kalau kita lihat pada cakrawala yang luas ini, bumi hanyalah debuan yang terlalu halus
dibandingkan segala galaksi, Milky Way dan banyak lagi yang mana mempunyai berbilion-bilion, yang bumi lebih halus lagi daripada debu yang kita mungkin tidak nampak pada mata kita. Kehidupan yang begitu luas. Ini yang disebut oleh orang Islam setiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kepada Allah. All praise to Allah Rabbul Alamin, the creator of alamin, of all worlds, pencipta bagi seluruh alam ini. Kita tak kata segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan orang Islam atau orang Malaysia atau orang Arab, tapi Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Diguna dengan kata jamak ataupun kata plural yang menunjukkan alam ini terlalu luas. Orang Muslim sekurang-kurangnya 17 kali mengulanginya setiap hari. To remind ourselves bahawasanya kita adalah makhluk yang hidup di bawah kebesaran kerajaan Tuhan yang maha besar. Oleh kerana itu, dia tidak menciptakan kita sia-sia. Kita datang ke sini, di dalam ini, kita mempunyai tanggungjawab. Kita ada sistem yang mesti kita patuhi, boleh dan tidak boleh. Mustahil Tuhan letakkan kita di alam ini, kemudian dia kata macam kita masuk tadi, kamu orang buatlah, you do whatever you want to do in this world. After that, you die and then finish. Mustahil. Impossible. Dan kehidupan ini tidak adil. Dalam sebahagian keadaan dan banyak keadaan, ramai orang yang kadang-kadang tidak baik, mendapat lebihan. Ada orang yang baik, yang diinayai. Mustahil kehidupan berakhir begitu saja. Mesti kehidupan mempunyai penghujungnya yang adil untuk semua. Untuk itu, supaya manusia tahu apa yang boleh dan tidak boleh untuk mereka lakukan. Apa yang sepatutnya mereka buat dan apa yang mereka tidak patut mereka buat. Tuhan menurunkan agama. Tuhan menurunkan peraturan-peraturan. Supaya manusia tahu, supaya manusia tidak menzalimi antara satu sama lain, supaya manusia dapat hidup dengan baik. Dan peraturan-peraturan itu dijadikan sebagai ujian siapakah yang patuh dan tidak patuh untuk diberikan pemarkahan, supaya selepas ia mati diletakkan pada tempat yang baik ataupun tempat yang tidak baik untuknya. Syurga ataupun neraka. Untuk itu, oleh kerana manusia, we are human being. Kita adalah manusia. Tuhan Maha Adil dengan kebijaksanaannya, dia menghantar juga manusia supaya kita boleh mengikutnya, mendengar arahannya, mencontohi contoh yang baik, dan disampaikan kepada kita ajaran Tuhan. Ajaran yang turun kepada manusia yang dipilih itu, manusia yang dipilih itu nama apa? Siapa dia? Rasul. Rasulullah bagi setiap bangsa dan umat daripada hari penciptaan manusia sehingga hari ini, Tuhan menghantar messengers of God, ataupun kita sebut dengan Rasulullah.
Tuhan menghantar mereka ini. Ramai the prophets. Ramai para nabi yang dihantar. Tujuannya untuk menyampaikan kepada kita apa yang patut kita buat dan apa yang jangan kita lakukan. Maka kita ada nabi apa? Kita akan ada apa? Nuh. Lagi? Sebut. Lagi? Musa. Lagi? Moses. Lagi? Isa. Muslim mempercayai Jesus adalah the messenger of God. Orang Muslim mempercayai Moses adalah the messenger of God. Rasulullah. Orang Muslim mempercayai semua Rasul ini dihantar. And the last messenger siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghantar Rasul ini supaya kita tahu dia mendapat wahyu. Mungkin kita tanya, kenapa tak semua kita dapat wahyu? Senang sikit. Kita ada direct contact, kan? Semua boleh telefon VC, tak perlu melalui pejabat dia, semua. Tapi kalau manusia semuanya boleh mendakwa, dia boleh berhubung terus dengan Tuhan, banyaklah pembohongan-pembohongan manusia akan berlaku. Betul tak? Dia kata, pasal apa kau buat macam ni? Semalam Tuhan beritahu aku. Maka Tuhan menghantar hanya satu wakil yang autentik. Banyak wakil, tapi yang the last messenger is the last one, our prophet. Ini sahaja yang autentik. So kita dengar apa yang dia kata. Faham maksud saya setakat ni? Faham kan benda tu? Tetapi isunya sekarang ialah kita ini Nabi itu ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama Rasulullah? Muhammad bin Abdullah, dia sudah wafat. Betul tak? 1400 tahun yang lepas dia sudah wafat. Jadi siapa yang kita nak tahu apa yang Allah mahu? Kita nak rujuk, what is our reference? Kita nak rujuk ke mana? Kita rujuk ke mana? Kita rujuk kepada the authentic reference. Kepada rujukan yang autentik yang dia tinggalkan. Apa dia rujukkan tu? Al-Quran dan hadis. Dalam masalah ini, kita tidak ada masalah tentang Al-Quran. Betul tak? Ini adalah mukjizat terbesar. 1400 tahun tidak ada sebarang version Quran yang kedua. Quran hanyalah satu. Itu exactly seperti mana yang Allah janji. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. So walaupun orang Islam kadang-kadang berkelahi lah apalah, tapi tak ada siapa kata saya ada Quran lain daripada kamu. Kalau dia ada, easily orang akan tahu adalah bohong. Walaupun ada orang yang tidak suka dengan Islam, against Islam, tapi they never berjaya untuk bawa satu Quran yang baru. They never success to come up with new version of Quran. Mereka tak akan berjaya. Kan orang Islam. Ada tak pernah tengok orang yang hafal Quran? Pernah tengok orang hafal Quran tak? Pernah tak kamu orang tengok kawan-kawan yang hafal Quran? Ada? Macam mana? Sekitar 600 muka surat Quran. Macam mana satu orang Melayu, orang India, orang Mat Saleh, orang bangsa yang bukan Arab, Quran dalam bahasa apa? Quran dalam bahasa Arab. Macam mana dia boleh hafal daripada ayat yang pertama sehingga kedua, 600 muka surat, huruf-hurufnya, di mana
tempat berhentinya, di mana komanya, maksud di mana wakafnya, di mana semua panjangnya, pendeknya, 600 muka surat. Ajaib tak? Pernah kita hafal buku kita, bahasa Melayu 600 muka surat? Pernah? Pernah orang hafal buku bahasa dia sendiri 600 muka surat ataupun lebih? Pernah tak? Tapi berpuluh-puluh ribu manusia dalam dunia, mungkin juta, menghafal Al-Quran. Itu keajaiban. Itu keajaiban. Kita tidak ada isu tentang Quran. Saya bagi luang kepada non-Muslim yang ada session lain ke? Kita tidak ada isu tentang Quran. Cuma kita ada perbezaan kadang-kala di dalam memahami Al-Quran. Ni diorang dari session satu lagi ya? Untuk yang non-Muslim dia nak pergi ke satu session lagi. Apa tadi dia maksud apa? Session apa dia? Kita bagi ruang untuk diorang pergi sekejap. Yang duduk ni kira Muslim lah. Okey. Satu lagi, apakah rujukan selain daripada Quran? Apa rujukan? Dalam hadis ni kita ada sedikit isu. Kerana hadis ni memang Allah jaga, tetapi Quran ni dia satu version saja. Dia duduk dalam buku tu. Tapi hadis ni dia banyak, sebab bila Nabi bercakap, sahabat mendengar, Nabi melakukan sesuatu, sahabat mereport, melaporkan daripada mulut ke mulut, kemudian ditulis. Cuma hadis ni dia ada masalah satu. Ada yang sahih, ada yang palsu. Ada yang boleh dipegang, ada yang diragukan kesabitannya. Yang itu nak kena kerja lebih sikit. Maka apabila kita berada dalam agama, kita tahu kita ingin mengetahui peraturan-peraturan Tuhan dalam hidup ini. Betul tak? Untuk mengetahui peraturan Tuhan, kita akan mencari apa dah? Al-Quran. Satu lagi kita akan mencari hadis. Jadi kita akan cari hadis yang autentik. Kita mungkin tak faham apa yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis sebahagian. Kita rujuk kepada ahli di dalam bidang. Betul tak? Okey. Macam mana kalau orang bercakap tentang agama tapi tak ada Quran, tak ada hadis? Daripada mana awak ambil agama ni? Semalam saya mimpi macam tu. Bolehkah? Bolehkah macam mana? Kalau semua macam tu, kita tak ada agama. Semua orang mimpi. Maka saudara-saudari masuk ke dalam negeri Perlis ni, yang pertama, di dalam pengamalan agama di dalam negeri Perlis ni, dan juga negeri-negeri lain jugalah yang mengamalkan prinsip yang sama, rujukan dalam beragama ialah Al-Quran dan hadis. Mimpi, cerita orang, nampak di langit ke, nampak ada wali mai terbang ke, semua ni kita tak pakai. Kalau dia mimpi untuk diri dia sendiri, nak pindah anak darah A ke B, okey. Itu dia punya. Tapi agama, nak menentukan hal ehwal agama, tak boleh. Mesti melalui peraturan agama, Al-Quran dan hadis. Itu satu. Pasal saya bagi taklimat tentang pengamalan di negeri Perlis. Kemudian, kita di dalam agama Islam ini mengakui bahawasanya banyak scholars, banyak ulama. Dan di dalam pengamalan ini ada perkara yang dalam Quran dan hadis yang tidaklah begitu jelas.
Maksudnya boleh banyak. Maka ketika itu scholars ataupun ulama itu dirujuk supaya kita nak tahu apakah maksud hal ni. Dan ulama yang kita rujuk bukan kerana tubuh dia ulama, tetapi kerana hujah-hujah yang dia berikan. Maka kita mengikut hujah-hujah yang diberikan oleh ulama. Di negeri Perlis ini, bila saudara-saudara masuk, mungkin saudara akan dengar orang kata, Perlis ini dia tak ada mazhab. Ini juga tidak benar. Dia bukan tidak ada mazhab, tetapi dia agak luas di dalam mengambil pendapat-pendapat mazhab. Maksudnya dia mengambil Syafi'i, dia mengambil juga mazhab Hambali, dia juga mengambil mazhab Maliki, dan juga mengambil mazhab Hanafi. Berdasarkan isu-isu yang dibincangkan. Secara umumnya di negeri Perlis ini, apabila dalam soal ibadah, dua mazhab menjadi tumpuan. Yang pertama ialah mazhab Syafi'i, yang kedua ialah mazhab Hambali. Jadi kalau pergi ke Perlis, tengok di masjid di Perlis, dia bismillah perlahan. Bukan kerana tak ada mazhab, kerana ada perbezaan ulama tentang bismillah ni, kuat ke tak bagi suratul Fatihah. Saya ni bagi taklimat supaya dengan terkejut. Di dalam mazhab Hanafi, bismillah perlahan. Dalam mazhab Malik, tidak bismillah langsung. Dia tulis alhamdulillahirabbil-alamin. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah dan wajib bismillah. Tak bismillah tidak sah Fatihah dah. Dan dibaca secara kuat bismillah itu. Di dalam mazhab Hambali, bismillah. Tetapi perlahan. Ini macam Masjidil Haram, macam Masjid Nabi, dan Masjid Perlis mengambil pandangan itu. Pandangan yang boleh dikatakan majoriti, iaitu bismillah tidak kuat. Bukan kerana kita kata bismillah yang kuat itu salah ataupun sesat, tak. Tapi kerana itu pandangan yang diguna pakai di Perlis. Faham tak? Jadi bila dengar masjid, heran, tu imam malam tadi tidur tak cukup ke? Tak dengar bismillah ni. Itu pengamalan di negeri ini. Satu lagi apa lagi yang dia kata di Perlis ni mai? Apa yang tak ada? Kunut tak ada. Kalau orang kata di Perlis tidak ada kunut, tidak tepat. Di Perlis ada tak kunut? Ada. Kunut nazilah bila ada balak, kunut solat witir. Cuma yang tak ada kunut subuh setiap pagi. Dalam mazhab Hanafi tak ada. Dalam mazhab Malik ada sebelum rokok. Saya sebut ni, saya sebut sikun mazhab tu. Dari segi tarikh dah. Dari segi zaman dah. Dalam mazhab Syafi'i, ada kunut pada rakaat kedua selepas daripada rokok. Bukan wajib, sunat. Dalam mazhab Hambali, tidak ada. Bahkan mazhab Hambali ni, dia agak, sebahagian ulama' je agak keras menganggap benda ni sebagai bid'ah di dalam pandangan sebahagian mereka. Perlis tak sebut bid'ah tak bid'ah itu. Dia kata tak ada. Macam mana nak tahu pandangan-pandangan di Perlis ni? Nak tanya kawan sebelah kita ke? Nak tanya ustaz kita ke? Pada zaman yang moden ini, macam mana saudara-saudara nak tahu peraturan di UNIMAP? Macam mana nak tahu? Adakah kena pergi ke pejabat visi? Ada di ujung jari. Apa dia? Ada web tak? Ada website dia. Boleh tengok benda yang rasmi dia. Demikian juga negeri Perlis ini, pandangan-pandangan agama dia, boleh pergi ke web Jabatan Mufti, boleh tengok pandangan tu dia kata apa. Betulkah seperti yang kawan kita bagi tahu ataupun seperti mana yang disebut di dalam laman web rasmi mereka. Faham tak? Okey. So
Satu lagi, beberapa benda setiap kali saya akan beritahu. Di negeri ini, di atas dasar yang saya cerita tadi, mementingkan authenticity, keabsahan knowledge, keabsahan maklumat untuk protect supaya knowledge kita not corrupted, walaupun bukan mesti kita berjaya. Maka dipastikan hadis-hadis yang dibaca di dalam negeri ini bukan hadis palsu. Kalau penceramah baca hadis palsu, kita tak bagi dia ceramah. Baru ni ada saya tengok satu video. Satu penceramah tu ceramah. Habib apa saya tak tahu, dia ceramah tentang fadilat minum kopi. Dia kata sesiapa yang minum kopi, malaikat akan beristighfar kepadanya selagi mana bau kopi ada di mulutnya. Boleh pergi ke YouTube cari kelebihan minum kopi. Ada penceramah tu ceramah. Ini semua karut. Walaupun pertama mestilah yang buat hadis ni penjual kopi. Ataupun toke kafe. Agama Islam salah satu keistimewaan dia dapat protect agama itu daripada to be corrupted, daripada dipalsukan. Siapa yang bawa maklumat, kita kena check. So kita ada hadis, kalau tidak orang cerita macam-macam. Mari toki terung akan cerita kelebihan makan terung. Besok akan ada orang toki harum manis akan kata, sesiapa yang makan harum manis, maka malaikat beristighfar kepadanya. Mesti dia orang perleh. Dia. Maka mustahil agama demikian sifatnya. Mesti kita mengambil maklumat yang asli. Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong padaku dengan sengaja, siap tempat duduknya di dalam neraka. Karena bila kita bohong, we create false religion, fake religion, agama palsu. Manusia akan percaya dan manusia akan sesat. Sebab tu mencipta, mengada-ngadakan tentang perkara agama adalah merupakan kesalahan yang paling besar. Saya dipahamkan ada saya sampai pukul 4 sampai pukul 5. So saya my introduction. So saya akan buka kepada saudara-saudari di sini. Siapa yang ada soalan nak tanya, dia boleh angkat tangan. Ada soalan? Keletihan? Daripada pagi ya? Mudah lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Syifa. Saya daripada Negeri Sembilan. Ya. Saya nak tanya, hari tu ada viral pasal yang keturunan Nabi Muhammad tu. Apa komen tuan pasal benda tu? Okey. Pertama, kita orang Islam, kita di dalam Islam, kita insan yang paling kita sanjung. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No doubt. Tidak ada sebarang keraguan. Betul tak? Nabi Muhammad di tempat yang tinggi di sisi Allah. Betul tak? Kita berselawat kepada Nabi. Betul tak? Apa maksud selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lagi? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, setengah orang dia keliru. Dia ingat selawat tu minta kat Nabi. Selawat bukan minta kat Nabi. Selawat minta kat siapa? Kita minta kat Allah. Ya Allah, salli ala Muhammad. Berikan kurnia, doa. Salat tu doa. Yang berikan kurnia kepada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Seperti mana kau beri kurnia pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim
berkatilah Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana kau berkati Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Kita doa pada Nabi. Kenapa kita doa pada Nabi? Nabi dah tinggi dah makam dia. Because we got no way to thank our prophet. Kita tak ada cara nak terima kasih kat Nabi. Kalau Nabi ada, Rasulullah saya ada, bawa sikit buah harum manis bagi, tak ada. Kan? Yang ada ialah Nabi sudah pergi. Kita hanyalah tinggal kita doa kepada baginda. Walaupun kalau kita tak doa pun, Allah memang tinggi dah Nabi. Tapi kenapa? Bagi menggambarkan rasa terima kasih. Kan kita berjumpa orang tu dah kaya dah, tapi kita terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kan? Sebab apa? Kita nak terima kasih pada Nabi. Tapi kalau kita sayang kepada Nabi, kalau kita sayang kepada kawan kita, kita mesti sayang juga kepada orang yang rapat dengan dia. Betul tak? Kita sayang pada Nabi, mestilah kita juga sayang kepada keluarga Nabi. Tak ada pasal kita sayang kepada satu orang, tapi keluarga dia aku beluat, aku benci. Tanpa sebab. Tak boleh macam tu. Mesti kita akan sayang siapa yang dia sayang. Itu ahli Muhammad, keluarga Muhammad. Dan keluarga Muhammad tu tiap-tiap hari kita sebut. Dalam apabila kita tasyahud, kita solat, kita sebut tak? Wa ali Muhammad. No doubt. Tidak ada keraguan tentang itu. Itu secara prinsipnya dulu. Tetapi ada tak keluarga Nabi Muhammad tapi tak ikut Nabi Muhammad? Ada tak? Kalau dia keluarga Nabi Muhammad tak ikut Nabi Muhammad, dia selamat tak? Dia tak selamat. Abu Talib, bapa saudara Nabi, sayang kat Nabi, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Dia kata hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah. Jangan sampai orang kata Abu Talib mengubah agamanya. He done everything for our Prophet sallallahu alaihi wasallam, except he didn't accept Islam as his religion. Dia tak terima Islam sebagai agama dia. Tak sama. Walaupun dia pak saudara. Walaupun semua pak saudara Nabi macam Abu Lahab, selamat tak? Dia pun pak saudara Nabi juga. Tak selamat. Semua kaum keluarga Nabi, kalau dia menentang Nabi, dia tak selamat. Tapi kalau dia keluarga Nabi, dia ikut Nabi, dia keluarga Nabi, dia adalah kelebihan dibandingkan kita. That's all. Yang tu pun kita agree. Kalau dia keluarga Nabi tapi tak ikut ajaran Nabi, tak selamat. Tapi kalau dia keluarga Nabi, ikut exactly macam mana Nabi ajar, tentulah dia ada kelebihan. Sudahlah dia ikut Nabi, dia pula keluarga Nabi. Macam ni lah kalau kita kata orang ni pandai, dia anak satu tokoh ni, dia pandai, dia ikut ilmu tokoh ni, dia pula anak tokoh tu. Tentulah ada banyak kelebihan. Betul tak? Cuma kita punya isu sekarang ialah how to prove. Macam mana nak buktikan awak keturunan dia. Betul tak? Kalau tidak semua orang kata dia keturunan. Di Penang, ada orang Penang sini? Siapa orang Penang kat tangan? Siapa orang Penang? Tak apa, jangan susah hati. Saya pun Penang tak? Tak, saya lahir di Penang. Duduk di Perlis lah. Di Penang dulu, ada orang yang lahir hari Jumaat, dia bubuh nama dia Said. Orang ingat dia Said keturunan Nabi. Rupanya dia Said kerana hari Jumaat tu Saidul Ayyam. Jadi dia jadi Said. Kan? Okey. Macam mana nak buktikan orang tu keturunan Nabi? Dia Arab ni tentu bagus dia ada silsilah dia. Kalau dia dapat buktikan silsilah tu sampai kepada Nabi, dia keturunan Nabi. Tapi kalau dia keturunan Nabi, kita tidak keturunan Nabi, di sisi Allah sama tak? Sama tak? Sama. Di sudut pengambilan Allah. Adakah kalau kita sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang, kalau kita bagi sedekah, buat benda yang baik, bagi duit bantu orang miskin RM10, dia keluarga Nabi bagi RM10, sama tak? Keikhlasan yang membedakan. Betul tak? Tak adalah Allah kata, oh kau walaupun dapat bagi buat baik, kau bukan keluarga Nabi, pahala kau sikit.
Adil tak? Tak adil kerana kita bukan pilih keluarga kita. Betul tak? Itu adalah takdir Allah untuk mereka. Jadi kita tak boleh kata oleh kerana dia keluarga Nabi, dia boleh buat apa saja. Kalau dia keluarga Nabi, dia follow Nabi, kita pun salute kat dia. Tapi kalau setakat dia claim dia keluarga Nabi, ramai orang claim nama macam-macam. Di Perlis ni, yang ni autentik keluarga Nabi. Orang kata Perlis hormat keluarga Nabi lah. Perlis the only state yang letakkan Said jadi raja. Keluarga Nabi, Said tu keluarga Nabi lah. Tapi keluarga Nabi, ramai orang dakwah keluarga Nabi. Kebelakangan ni ramai. Semua orang pakat mendatang. Habib. Habib tu, apa maksud Ustaz Habib? Yang dikasihi. Yang dikasihi. Tapi kita jangan terpegun dengan ucap. Siapa yang lambat amalannya, tidak akan mencepatkan nasab keturunannya. So don't bother so much about it. Kalau dia kata dia keluarga Nabi, dia bohong. Ini antara dosa besar, menipu nasab. Di antara amalan jahiliyah ialah tipu nasab. Ini adalah dalam hadis. Kedua, kalau dia tak tipu nasab, kita nak tengok dia buat sama dengan Nabi tak ajaran dia. So kalau dia tipu nasab, kalaupun kita tak pasti nasab dia dakwa, dia bohong. Kalau dia menanggung dosa besar. Kalau benar dia keluarga Nabi, kita tak akan terpegun hanya kerana dia keluarga Nabi. Sudah berapa banyak orang keluarga Nabi sejak Nabi. Tuan-tuan, di Malaysia ni berapa banyak orang hak nama Said. Itu dah ketua Nabi. Kan? Tapi adakah kita kagum kerana dia nama Said, ataupun kita kagum dengan amalan baik dia? Amalan dia. Hanya kebelakangan ini, apabila orang menggunakan jenama keluarga Nabi ini untuk generate duit sebahagiannya, untuk kumpulkan pengikut, supaya orang cium tangan dia, orang beli air dia, orang belanja dia. So sebahagian mereka mula ada yang palsu, ada yang menyalahgunakan dan macam-macam. Tapi Muslim yang normal, Muslim yang rasional, dia tidak terpegun hanya dengan nama keluarga Nabi. Pertama kita nak tengok amalan dia dulu, ajaran dia dulu, sama tak dengan Nabi. Kalau itu sama, kemudian dia bagi tahu terbukti dia keluarga Nabi, kita bagi tabit kat dia lebih sikit kepada yang lain lah. Sebab dia lebih di sudut itu. Kurniaan Allah pada dia. Mak bapak kita bukan boleh pilih. Nah, besok ni kalau ibu tu mengandung, suami dia kata, yang besok lahirkan anak Arab boleh tak? Boleh tak? Kalau pak dia Jawa, Jawa lah. Yang tu tak apa, ingat nak lahirkan anak Bosnia lah. Boleh tak? Tak boleh. So adakah Allah akan menghukum orang atas benda yang tanpa pilihannya? Tak. Tak. Sebab tu agama ni dia adil. Kita orang susah. Saya nak kembang sikit soalan. Nak boleh derma RM10 pun fikir 3 kali. RM10 banyak Kita berbualan bantu orang RM10. Satu lagi orang kaya, duit dia banyak, RM10 jatuh pun dia tak kisah. Dia derma RM10. Dari segi amount sama. Tapi adakah di sisi Allah sama? Sama tak? Tak sama. Karena kadar kesusahan tak sama. Satu orang mari sembahyang di masjid subuh, sama-sama 2 rakaat. Tapi seorang jalan jauh. Seorang susah, motosikal datang juga. Seorang naik kereta besar. Sah, dapat pahala. Tapi kelebihan di sisi Allah sama tak? Seorang sembahyang khusyuk, seorang kurang khusyuk walaupun 2 rakaat, sama tak? Kita daripada keluarga yang bukan beragama. Bapak kita pun tak pandai agama. Nak boleh belajar agama kena study sendiri. So, banyak kesusahan kita buat semata-mata nak tahu agama. Banyak tak pahala? Satu orang lahir dalam keluarga agama. Apa-apa tanya ayah dia. Ayah, ni apa hukum? Betul juga, kan?
Tapi dia tak dapatlah pahala kerana kesusahan menghadapi dalam menuntut ilmu. Bukan tak baik. Begitulah. Keluarga Nabi patutnya lebih baik pada kita. Dari segi mengikut Nabi. Betul tak? Tapi kalau dia kurang baik pada kita yang bukan keluarga Nabi lebih susah payah, kita patut markah lebih pada dia lah. Betul tak? Ya. Okey, ada soalan lain? Okey. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Zuki daripada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan saya orang Ustaz Kedah. Soalan saya Ustaz, dia lari sikit daripada konsep yang Ustaz cerita tadi. Soalan saya, kenapa Allah cipta manusia, bumi dan semua ni kalau kata hujung nanti Allah buat kiamat? Yang tu je Ustaz. Terima kasih. Okey. Mengapa Allah ciptakan kita semua? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah kata, adakah kamu rasa aku ciptakan kamu sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada aku? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah daripada itu. So Allah Ta'ala tak akan ciptakan kita sia-sia. Hikmah dia maha mengerti. Dia tidak memerlukan kita. Kalau semua manusia ini semua against Allah, against Tuhan, Tuhan tidak kerugian sedikit pun. Sebab dia maha kaya. Bumi macam saya kata debuan. Betul tak? Kalau semua kita sembah Allah, adakah Allah dapat untung? Allah juga tak dapat untung kerana Allah tak perlukan keuntungan. Sebab Allah ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Tetapi dia mencipta kerana sifatnya khaliq. Dia mencipta kerana kudratnya. Lalu dia ciptakan kita. Dan dia ingin memberi reward kepada kita. Supaya kita tahu bahawasanya dunia ini, dunia adil atau tak? Dunia tak adil. Ada tak orang yang lebih bijak daripada saudara-saudara pelajar-pelajar? Ada tak? Are you the best student in the world? Saya nak tanya, saudara percaya tak? Kemungkinan anak-anak remaja di Afrika yang tak ada makan tu jauh lebih bijak daripada saudara. Percaya tak? Tapi kenapa mereka tak dapat masuk universiti? Kenapa mereka tak masuk universiti? Kehidupan manusia buat macam-macam sistem menzalimi orang ni. Ada tak orang yang baik dibunuh? Ada tak? Ada tak orang yang baik dirogol? Ada tak? Kalau hidup ini hanyalah dunia, dunia sangat tidak. Ada tak orang yang kerja sungguh-sungguh dapat sikit? Yang kerja sikit-sikit makan rasuah dapat banyak? Ada tak? Ada tak? Untuk itu, oleh kerana dalam kehidupan ini Tuhan beri satu perkara pada kita. Kamu boleh membuat pilihan terhadap amalan kamu. Kalau Tuhan jadikan kita tanpa pilihan, pokok tu naik, dia tak ada pilihan. Akal dia tak ada. Kita boleh nak datang UNIMAP ke tak mau datang UNIMAP. Nak pergi solat ke tak mau pergi solat. Nak buat baik ataupun nak buat jahat. Ada pilihan. Walaupun sebahagian pilihan itu kadang-kadang nak pergi buat baik tak jadi kerana kita tak mampu. Tapi dia bagi pahala kerana pilihan tu betul. Katalah kita nak sedekah ke orang, tengok orang susah, Allah aku nak sedekah, kesian dia. Ambil lampu kek nak bagi, tak ada. Dapat pahala tak? Pahala komplit dapat. Sebab niat yang benar. Tetapi kenapa tak bagi? Pilihan kita nak buat tapi cuma keupayaan tak ada. Keupayaan itu di luar daripada urusan kita. Allah bagi pahala. Maka Allah bagi pahala kepada semua orang yang berniat buat baik dan memilih jalan buat baik. Kerana kehidupan di dunia ni tak ada apa-apa. Paling makanan sedap, boleh kita makan berapa pinggan? Dan manusia ni
Walaupun jadi profesor, saya pun jadi profesor juga. Makin tua, adakah makin manusia menikmati hidup atau berkurangan hidup dia? Tengok mak bapak kita, kurang tak? Dulu sehat, jalan kurang. Supaya Allah ingatkan kita, kamu akan pindah ke tempat yang lebih best. Aku nak bagi tempat yang the best tempat. Tapi tempat ini, mesti kamu ikut ajaran aku dalam tempoh yang kamu duduk di dunia ini. Jadi Allah ciptakan. Adakah kalau kiamat bererti semua alam semesta hancur? Allah hanya ceritakan tentang muncul hancurnya bumi, matahari, sistem yang kita ada inilah matahari dan sistem entah berapa bilion matahari yang sama di dalam alam semesta ni, dan entah berapa bilion matahari yang jauh lebih besar daripada matahari yang kita tengok ni. Dia musnahkan yang itu, kehidupan berterusan. Supaya tidak ada siapapun di kalangan kita ini yang merasa kecewa dengan hidup. Betul tak? Supaya kita tak rasa aku ni lahir mak bapak aku pun tak kaya, macam ni lah nasib aku. Kita takkan rasa, kerana Allah menyediakan untuk kita mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tidak pernah dengar, dan tak pernah terlintas keindahannya. Sebab tu syurga, akhirat memberikan hope. Kalau Allah tak bagi tahu adanya akhirat, ramai ada orang jahat. Ramai tak? Kita tak buat sebab kita tahu kita akan dibalas. Sebab itu Al-Quran kadang-kadang dia skip semua rukun iman yang lain. Dalam banyak keadaan dia skip. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia tak sebut Rasul lepas semua. Sekala dia sebut. Tapi kebanyakan Allah dan hari akhirat. Kerana akhirat is very important untuk menjadikan kita sentiasa ingat kita akan balik bertemu Allah. So dengan itu Allah ciptakan kiamat supaya kita tahu semua ni akan musnah. Kalau tidak, manusia sentiasa bermimpi untuk terus memiliki. Walaupun kadang-kadang sampai dah 80 tahun nak makan pun terketak-ketak lagi, tapi masih lagi ingin merebut harta dan kuasa dunia. Betul tak? Sebab itu akhirat perkara yang paling mustahak untuk duduk dalam hidup setiap orang. Okey, tadi ada satu orang. Siapa tadi yang tanya tadi? Sini. Angkat tangan di situ lepas. Ada soalan? Yang non-Muslim pun kalau nak tanya, so okay, you can ask me. Tak apa. Walaupun mungkin sebahagian soalan sensitif, saya akan jawab kalau ada soalan. It's okay. Tak apa. Siapa ni? Okey. Sila. Tes. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Dr. Mazhar. Saya ingin bertanya satu soalan. Sebagaimana kita ketahui bahawa negeri Perlis ni menggunakan kelebihan mazhab kan. Jadi bagaimana, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk kita memberi kefahaman kepada orang ramai itu ataupun negeri-negeri lain untuk mengamalkan kelebihan mazhab ni lah. Okay, Wallahu a'lam, insya-Allah. Okey. Saya sebut beberapa benda yang saya sebut benda-benda yang saya tak tahu ni saya sebut. Siapa pernah dengar ceramah saya sebelum ni? Pernah dengar ceramah-ceramah pasal? Pernah? Tengok di mana? YouTube, okey. Saya selalu buat contoh lah. Contoh ni tak tahu saya buat. Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib bayar zakat bagi tanaman ialah tanaman asasi, makanan asas. Dalam konteks negara kita ni, makanan asas apa dia? Jadi siapa tak ada bendang, siapa ada sawah, kena keluarkan zakat tanah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi di orang buat bendang satu relung kat Perlis ni, lebih kurang keuntungan dia sekali tuai lebih kurang tolak macam-macam lebih kurang 300-400 ya gitu. 200 setengah 300.
Tapi di Perlis ada harum manis. Harum manis dalam mazhab Syafi'i tak kena zakat. Pasal dia bukan makanan asasi. Tapi harum manis kalau menjadi, staf saya ada yang ada 100 pokok, dia dapat RM90,000. Kalau menjadi betul-betul. Jauh lebih banyak duit daripada di Bendang. Orang buat sawah. Di negeri Perlis, fatwa tentang zakat ini mengenai hal itu tidak mengikut mazhab Syafi'i, tapi mengikut mazhab Hanafi. Toki harum manis kena bayar zakat tanaman. Faham tak? Toki kelapa sawit banyak duit tak? Mana banyak dibandingkan dengan toki padi? Pembuat sawah. Pengusaha sawah. Getah banyak. Walaupun mereka tak kena bayar zakat dalam mazhab Syafi'i, tapi di Perlis dia kena bayar. Kerana kita apply mazhab Hanafi. Faham tak? So, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita ambil daripada mazhab-mazhab yang lain. Pertama, kerana kita melihat argumen dia. Kita banding. Kita bukan kata argumen mazhab Syafi'i itu tak dipakai, tak. Tapi kita kata secara perbandingan, kita rasa ini kita lebih condong kepada pendapat ini. Bukan kita buat ijtihad baru. Kita hanya memilih pandangan-pandangan itu. Saya buat contoh yang lain. Di Perlis ni, dalam fatwa kita, untuk zakat kepada non-Muslim, ni dia orang non-Muslim ni, kita kata non-Muslim boleh mendapat zakat di bawah peruntuk, di bawah, antaranya di bawah mu'allaf, iaitu untuk mengharmonikan hubungan. Mu'allaf di Malaysia ni biasanya yang dah masuk Islam. Kita luaskan mu'allaf tu termasuk kalau kita beri kepada dia, dia akan baik hati dengan Islam, dia akan tak buruk sangka dengan Islam, kita akan dapat bersahabat dengan dia untuk mendekatkan dia dengan orang Islam. Kalau kita pergi ke hospital, kita bagi pada Muslim, sebelah katil ni bukan Muslim, takkan kita bagi kat sini kita tak bagi. Betul tak? Dua-dua sakit, betul tak? So zakat Perlis kita ambil kira itu. Walaupun kita tahu lah mazhab Syafi'i tak boleh, tapi kita mengambil kira pandangan mazhab Hanafi dalam hal ini. Ini adalah contoh-contoh, banyak lagi lah. Mungkin satu session saya akan cerita tentang fatwa saja. Ya, mana kita bukan menolak mazhab Syafi'i, banyak juga pendapat mazhab Syafi'i yang dipakai dalam Perlis ini. Cuma apabila masalah muamalat dan seumpamanya, kita ada keluasan sedikit di dalam hal-hal yang seperti ini. Faham tak? Dan sekarang ni pun dunia dah terbuka. Tadi saya ada imam-imam Uzbek. Saya bercakap, di dalam mazhab Hanafi, dia punya mazhab, dia tak boleh jamak semayang. Kecuali ketika haji. Tapi sekarang, bila dunia luas, mereka jadi susah. Orang mazhab Syafi'i, orang mazhab Hanafi, orang mazhab Hambali, orang mazhab Malik, mereka senang, mereka boleh jamak. Mazhab Hanafi mereka susah. Tapi saya pergi ke Turki, mufti Turki kata, kami pun dah mula fatwa luar daripada mazhab Hanafi. Bagi membolehkan untuk jamak. Sebab kita kena lihat argumen bagi setiap mazhab-mazhab apabila mereka memberikan pandangan mereka. Macam mana nak bagi orang luar Perlis agree? Ramai juga orang luar Perlis pun agree, tapi dia bukan secara rasmi lah dari negeri dia. Saya banyak jaga. Nanti tengok datang ke Perlis ni ada perkampungan sunnah, beribu-ribu orang yang datang attend program-program dalam negeri Perlis. Okey, ada lagi soalan? Okey, sila. Faham tak saya cerita ni? Faham tak? Betul, faham? Okey. Hello. Okay.
Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Azhar Hayat dari Fakulti Elektronik dari Pulau Pinang. Soalan saya luar sikit pada konteks sebab sebelum saya dapat keputusan UPU tempoh hari, saya ada niat nazar. Kalau saya dapat sambung degree, saya nak puasa 2 hari. Dan kalau saya dapat sambung UNIMAP, saya nak puasa 4 hari. Jadi sekarang saya dapat UNIMAP. Perlu saya puasa 4 hari ataupun 6 hari? Terima kasih. Okey. Sekarang nak puasa berapa hari? 4 hari. Jadi nazar tu nak tanya apa pandangan nazar? Okey. Ada 2 bentuk nazar manusia. Kan? Satu ialah nazar yang macam ada tawar menawar. Nazar yang ada tawar menawar ni macam ni. Kalau saya dapat yang ini, saya akan puasa. Seolah-olah, if you give me this, I will do that. Faham tak? Tak salah, boleh buat. Tetapi dia pada sebahagian besar ulama juga, ia adalah makruh. Kerana kita seolah-olah macam tawar-menawar dengan Tuhan. Faham tak? Tak salah. Kata Aisyah dalam hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nazar. Nabi melarang daripada nazar. Nazar yang dia maksudkan tu nazar ni. Bukan larang haram, tapi kalau nak buat ibadat, taklah kalau awak tolong saya buat benda ni. Tidak salah, tetapi kurang digalakkan. Faham tak? Tapi Quran kata wa yufuna bin nazr. Orang-orang yang menunaikan nazar, dia puji. Nazar mana? Nazar yang plain. Ya Allah, tahun ini aku berniat untuk bersedekah 10,000. Tak ada sebab apa-apa, tu niat macam tu ya. Dan kita berusaha menunaikan nazar tu. Nazar itulah nazar yang terpuji. Pasal bukan kerana kalau Allah bagi macam ni baru aku buat, tak. Dia azam nak buat baik tahun tu. Tanpa kerana sebab dia dapat apa-apa. Nazar ni adalah nazar yang tinggi, yang sangat hebat. Macam aku tahun ni aku nazar nak sedekah lah. Pasal apa? Tak ada saja aku nazar. Nazar tu pahala dia besar. Dan Allah puji. Faham tak? Tapi kalau kita dah nazar, kalau berlaku yang macam ni, saya akan buat macam ni. Kan? Maka kita kena tunaikan nazar tu jika sekiranya yang kita niat itu ialah termasuk di dalam perkara-perkara qurabat. Perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Tapi kalau kita kata, kalau aku dapat masuk UNIMAP, aku nak cukup kepala bagi botak. Kena buat tak? Tak kena. Pasal sunnahnya ada rambut, bukan botak. Melainkan ketika kita pergi umrah dan haji. Pasal botak tak termasuk dalam amalan ibadat. Kan? Kalau aku dapat masuk UNIMAP, aku nak makan es krim 3 malam sampai habis. Tak wajib tunai. Tak wajib tunai. Sebab itu. Tetapi kalau kita kata, kalau aku dapat, aku nak puasa termasuk dalam amalan soleh. Kalau dia kata dia nak puasa berapa hari tadi? 4 hari. Kalau dia tak sebut berturut-turut, dia tak perlu berturut-turut. Kalau dia kata berturut-turut, maka hendaklah dia berturut-turut. Jika dia tertinggal sehari, dia buat lain bagi jadi berturut-turut. Boleh? Siapa tadi tanya tadi? Okey ya? Ada lagi? Jelas? Okey, jadi lepas ni puasa lah. Berapa hari? 4 hari insya-Allah. Tak apalah, dapat pahala juga. Bukan kata puasa tu tak dapat pahala. Yang masa nazar tu dia dimakruhkan pasal buat tawar-menawar. Tapi bila dah once kita puasa tu dapat pahala. Pasal puasa tu qurbat, kena menunaikan janji pada Allah. Ada lagi soalan? Siapa ada lagi? Habis? Ada lagi sini? Okey, sorry. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, sebagai seorang remaja,
kita orang lah semua remaja tak lari daripada pemikiran tentang percintaan. So jadi saya nak tahu juga pandangan yang baginya tepat lah dalam Islam tentang cara bercinta ataupun tak boleh dan macam tu lah. Okey. Dengar elok-elok. Dengar elok-elok. Jangan salah faham apa yang saya nak cerita ni. Pertama, apabila manusia itu lelaki baligh ataupun perempuan telah baligh, dia mula suka kepada pada jantina yang berbeza. Itu normal ke tidak normal? Normal ke tidak normal? Normal. Tapi kalau dia dah baligh, dia tengok jantina yang berbeza, langsung dia tak ada perasaan. Normal ke tak normal? Normal tak normal? Tak normal. Jadi kalau kita dah mula tengok orang perempuan berkenan, jatuh hati, perempuan tengok lelaki jatuh hati, normal ke tak normal? Normal. Sebab tu saya antara orang yang tak begitu setuju sekolah yang hanya khas untuk satu gender saja. Sekolah lelaki je semua. Lain kali dia tengok sama lelaki dia syok. Perempuan pun sama juga. Itu menjadi penyakit. Nabi SAW tidak buat demikian. Nabi tak buat demikian. Satu orang telah bercinta pada zaman Nabi. Dia anak yatim. Bapa orang yang jaga dia tu tak mau bagi dia kahwin dengan lelaki tu lah. Pasal mungkin lelaki tak berapa ada duit sikit, nak cadangkan orang lain. Tetapi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW ulas kejadian tu. Nabi kata, la yura lil mutahabbaini mislun nikah. Maksudnya tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti mana nikah. Maksud kalau dia dah bercinta, biarlah dia berkahwin. Janganlah jadi seperti Zainuddin dan Hayati. Pernah tengok? Dia orang ni tak tengok TV. Maksudnya Nabi sendiri tak galakkan orang kahwin tanpa bercinta. Satu orang dia nak kahwin, Nabi SAW kata, anazarta ilaiha, kamu dah pergi tengok tak? Dia kata tak tengok. Rasulullah kata, idha wantur ilaiha, pergi dan tengok dulu. Maksud supaya kamu ada rasa cinta. Kita tak boleh satu orang kata, pergilah ayah cari untuk saya. Kau nak macam mana? Elok di mata ayah, eloklah bagi saya. Ayah dia dah 70 tahun, tengok makcik 60 tahun pun elok juga. Kan? Dia baru bermaja macam ni, mana nak elok, betul tak? So kita kena tengok sendiri. Betul tak? Sebab itu bercinta, suka, ada kekasih, normal. Tapi jangan habis lagi. Yang salahnya apabila kita mula buat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Tapi kalau kita mengingati kekasih kita, normal tak? Normal. Alimallahu annakum satadhkurunahun. Allah tahu kamu akan mengingati mereka. Normal. Nabi SAW tengok Jabir kahwin. Nabi kata, tazawwajta ya Jabir. Ya, tazawwajtu ya Rasulullah. Kamu menikah wahai Jabir. Aku menikah wahai Rasulullah. Bikran an sayyiba. Anak dara ke ataupun janda? Bal sayyiba Rasulullah. Bahkan janda. Nabi kata, ala bil bikr. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Mengapa tak kahwin dengan anak dara? Bukan Nabi anti janda, Nabi pun kahwin janda. Nanti kamu bagi dia ketawa, dia bagi kamu ketawa. Kamu bergurau dengan dia, dia bergurau dengan kamu. Sebab tu orang kahwin bukan duduk senyap ya. Kan? Kan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antara kekasih itu mawaddah, cinta dan rahmah. Para mufassirin kata mawaddah maksudnya cinta yang ada unsur seks.
Kalau kita berkahwin dengan satu perempuan, kita tak rasa. Ni semua cukup umur ni. Okey. Kalau kita kahwin dengan satu perempuan ataupun perempuan kahwin lelaki, kita tak rasa pun, dalam bahasa kasar, tak rasa pun nak tidur dengan dia. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Kita mesti rasa ada perasaan pada dia. Kerana sebab itu kalau orang kahwin, dia tidak menunaikan nafkah batin, dia boleh dipisahkan perkahwinan. Betul tak? Maka teringat, terbayang kekasih normal bagi manusia. Yang salah pada bila kita mula melangkah membuat perkara-perkara yang salah. Kalau tiba-tiba kita teringat kat kekasih kita dan kita menulis puisi-puisi yang indah tentang cinta, tapi bukan tentang kelucahan, tentang cinta, kita normal. Faham tak? Ya, saya tak bagi pendapat macam orang lain kata jangan bercinta, tak baik bercinta. Saya tak kata. Bukan kita pilih cinta pun. Kita tengok satu orang, aku jatuh cinta pada kau. Boleh tak kata, tolonglah jatuh cinta kat aku please. Boleh tak? Boleh tak? Ha? Boleh lah kau jatuh cinta kat aku. Aku minta satu lah, tolonglah jatuh cinta kat aku. Boleh tak? Dia juga bukan tetapi yang hebatnya satu orang, apabila dia bercinta, dia dapat kontrol cinta itu. Macam Nabi kata, la yura lil mutahabbain mislu nikah, tidak diperlihatkan bagi orang yang bercinta seperti dengan nikah. Tapi sekarang kita kata, tapi kami ni bercinta, nikah tak boleh. Dan teringat kat kekasih je. Tak jadi kerja. Lokeh plan nampak kasih. Tengok enjin nampak kasih. Ini dah kacau. Sebab tu maka Nabi kata, kan? Nabi suruh apa? Fa'alaikum bisiyam. Kamu hendaklah berpuasa. Kan? Hak awal, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya ma'syarasy syabab. Wahai orang muda, siapa yang mampu untuk ada cukup ba'ah ni, mampu ada nafkah, mampu untuk menggauli isteri, falyatazawwaj, kahwinlah. Jika tak mampu, puasa. Tapi kalau kita tahu, kalau kita dan pergi bercinta, kita tak boleh buat kerja. Sedangkan tanggungjawab kita mari sini ialah untuk apa? Belajar. So kita kena avoid cinta yang tidak boleh membawa pada perkahwinan, yang hanya akan menyusahkan kita saja. Betul tak? Dia akan jadi menyusahlah, tak ada faedah. Tak bawa perkahwinan, jadi susah. Kan? Kemudian duk menyanyi lagu cinta, tak setara mana. Kebanyakan orang yang menyanyi lagu cinta, cinta dia tak setara mana. Betul? Tengok artis, masa nak kahwin, semua orang buat liputan, macamlah kekasih nombor satu dalam dunia. 6 bulan berkahwin, lepas tu dia bagi tahu kami akan berpisah. Ramai tak? Sebab tu Islam praktikal. Mawaddah warahmah. Mawaddah, cinta yang ada unsur tu. Rahmah, maksud ada simpati antara satu sama lain. Pilih lelaki yang benar. Betul tak? Ni baru tahu nak masuk yang pertama, tak payah duk bercinta lagi lah. Pasal ni, dan kemudian kita jangan ditipu oleh pengalaman yang singkat. Lelaki juga sama. Pasal kita bila kahwin, kita kahwin selama-lamanya. First time kita jumpa satu lelaki, inilah lelaki idaman aku dalam dunia ni, seorang ni saja ada. Kan? Padahal mata kita baru tengok dan pengetahuan kita singkat dan pengalaman kita juga terhad. Biar kita matang sikit sehingga kita dapat tahu bahawa kehidupan yang hakiki dan siapakah yang layak untuk bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Betul tak? Okey, terima kasih. Boleh? Siapa tanya tadi? Jangan bercinta kita tahun ni, tahun akhir. Ada lagi? Sebab saya akan bagi ruang kepada tim saya untuk soalan tim saya untuk buat penerangan tentang perlis berzikir. Perlis berzikir ni bukan pergi tengah padang buat berzikir, tapi kita salah satu kempen mengajak semua orang mengamalkan zikir-zikir Nabi SAW yang ada di tangan saudara-saudari itu. Tapi saya bagi bolehkah saya bagi soalan last tu? Soalan terakhir sebelum saya tamatkan sesi ini. Sila. Mana? Apakah hukum ikut banyak mazhab?
Assalamualaikum, nama saya Rafiq bin Ralis, Computer Engineering. Jadi soalan saya, apakah hukum ikut banyak mazhab? Okey. Saudara-saudari sekalian, apakah hukum ikut satu mazhab? Boleh? Ada orang ikut mazhab Syafi'i? Boleh? Adakah hukum orang ikut mazhab Maliki? Boleh tak? Boleh, of course. Umat Islam ada Malik, ada Hanafi. Cuma boleh tak satu orang dia ikut mazhab Syafi'i, kadang-kadang dia keluar tak jadi Syafi'i, ikut mazhab lain. Boleh tak? Saudara tadi menyanyi lagu apa ni? You name it. Ada muzik. Mazhab Syafi'i tak boleh muzik. Saudara dah keluar. Kemarin saudara tengok bola, orang pakai seluar pendek. Saudara dah keluar. Itu mazhab Malik. Saudara bayar zakat, gunakan zakat fitrah, gunakan wang. Walaupun mutaakhir Syafi'i sebut, tapi asalnya bukan qaul mazhab Syafi'i. Itu qaul mazhab Hanafi. Artinya saudara pergi bayar, beli barang, saudara tak sebut saya jual, saya beli. Berpada dengan pertukaran saja. Itu juga dalam mazhab Hanafi. Dan saudara dalam sistem pinjaman bank, banyak bukan mazhab Syafi'i. Hari-hari ramai orang tidak ikut satu mazhab. Betul tak? Dia ikut mazhab. Dia ikut apa yang orang yang amalkan dalam masyarakat dah. Amalkan masyarakat dah. Hatta dalam mazhab Syafi'i, ada saya nak sebut, ni ustaz-ustaz mazhab Syafi'i. Saya nak sebut, hatta dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni ada dua. Satu zaman dia di Iraq, satu zaman dia di Mesir. Belajarkan dulu kan? Di Iraq, dia panggil qaul qadim. Di Mesir, dia panggil qaul jadid. Dia kata, tidak halal sesiapa meriwayatkan daripada aku, wala aj'alu lahu hillan. Aku tidak menjadikan halal untuk sesiapa yang meriwayatkan qaul aku yang qadim di Iraq. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mereka ada amalkan qaul yang lama. Umpamanya, dalam qaul baru mazhab Syafi'i, dia macam Hanafi. Dia prefer macam Hanafi. Waladdallin. Amin perlahan. Itu dalam mazhab apa? Hanafi. Mazhab Syafi'i ketika Iraq kata waladdallin, amin, angkat suara. Mazhab Hanbali juga demikian, dan mazhab Malik juga, walaupun dalam Malik ada dua qaul. Okey. Tapi ketika dia mari ke Mesir, qaul yang baru, dia kata diperlahankan amin. Kalau dia angkat pun tak mengapa, tapi dia kata diperlahankan. Maksud kalau ikut yang dia prefer, waladdallin, amin, perlahan, bagi mazhab yang baru. Tetapi tidak dipakai mazhab yang lama. Walaupun dia kata jangan pakai yang lama. Ada lebih kurang 18 masalah qaul qadim yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, tidak dipakai qaul jadid. Salah satunya lagi ialah bila kita sembahyang Allahu Akbar, lepas baca Fatihah, rakaat pertama kita baca surah. Rakaat kedua lepas baca Fatihah kita baca rakaat ketiga lepas baca Fatihah tak baca. Itu adalah qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul jadid 4 rakaat baca. Tapi yang diamalkan ialah pendapat lama, menunjukkan bolehnya satu orang itu untuk, kerana semua imam yang kita pegang tu they are scholars, mereka ulama. Cuma kita disuruh untuk melihat argument mereka. Kita tak lebih pandai daripada mereka, tapi tak bolehlah orang kata kau siapa nak cakap pasal mazhab. Kita nak pergi beli kereta, saya sebut contoh dulu, beli kereta. Nak beli kereta apa cik? Kan kita beli kereta, saya nak beli kereta ni. Kereta ni enjin dia bagus katanya. Awak engineer kan nak tanya? Dan saya nak beli, saya nak pakai. Awak engineer kan nak tanya? Kereta ni dia segi minyak. Awak kalau bukan engineer, apa kereta orang jual beli je lah. Kalau awak bukan engineer, kata kita kereta ni bang dia tak bagus makan minyak. Awak nak kata tak bagus, awak mampu buat sebuah kereta. Awak jangan komplain kereta ni, kerana awak belum sampai lagi makam pembuat kereta. Boleh cakap itu?
Apa yang orang jual kereta, lagi mana ilmu awak tak sampai macam ilmu orang buat kereta, awak kena beli je. Boleh macam tu? Boleh tak orang kata kita? Apa yang mazhab kata, jangan cakap bagi pandangan mazhab lain, kena ikut je. Bolehkah? Apa yang ustaz kata, ikut je ustaz. Bolehkah? Tak boleh. Kita ada hak untuk bertanya balik dan kemudian membuat perbandingan. Mungkin kita tak lebih alim pada tu, at least kita boleh baca. Kalau kita dah baca pun tak boleh, makcik tu di kampung tak tahu apa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bukhari mana? Bukhari hak buat nasi ke? Bukhari hak buat masjid tu? Tak payahlah kan. Nanti dah tak tahu apa dah. Tapi pelajar Unimap boleh baca-baca sikit. Kita, sebab ni. At least kita tahu mengapa sebab dia. Bukan kita nak jadi mujtahid. Kita tahu sebab. Kita baca banyak tentang enjin. Kita tak lebih pandai pada orang yang buat enjin tu. Tapi kita tahu perbandingan dia. Betul tak? Takkan kita nak pergi kedai. Saya nak beli komputer. Awak beli yang ni. Saya tak maulah yang tu dia tak bagus sikit kamera dia. Awak mampu buat kamera ke? Dia tanya kita, saya tak mampu lah. Kalau awak tak mampu buat kamera, jangan komplain kamera ni. Beli je lah. Boleh ke orang kata gitu-gitu? Ada dah hak tak, saya tak mau beli yang ni, saya nak beli yang ni. Boleh tak? Kalau kita ambil mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, Maliki ke, semuanya imam. Bukan kita ambil mazhab Syafi'i, satu lagi mazhab ni. Tok Seman kampung kita. Tak lain lah. Ini yang kita ambil ialah semua di kalangan tokoh-tokoh yang besar. Okey ya? Faham tak? Okey, dan selamat datang ke negeri Perlis. Di Jabatan Mufti ada banyak bahan-bahan yang boleh didapati percuma. Kalau ada apa-apa keperluan, boleh hantar surat, hantar email, minta apa-apa, insya-Allah kita akan berikan. Di situ ada ada QR code untuk siapa yang nak, semua ada di situ dan insya-Allah ada sesi untuk pendangan boleh berzikir. Terima kasih banyak kepada pihak Unimap, kepada semua warga baru ni saya bagikan satu tepukan. Semoga insya-Allah terus duduk di Perlis dan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.